Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video guys, anti gagal kayaknya. Gila sih, memang film animasi Malaysia ini membuat orang luar tuh terdiam. Kenapa begitu? Karena banyak animasi-animasi dari yang kita ketahui dari Jepang lah ya kan, ya, Cina juga ada, dan negara-negara lain ya, di Indonesia juga ada Jumbo gitu kan. Tapi Malaysia ini ketika buat animasi dia nggak pernah gagal, sehingga membuat orang tuh what? Ada aja istilahnya hal yang baru yang istilahnya mereka itu tidak bisa difikirkan oleh penontonnya gitu loh guys ya, di luar nalar. Dan ini ada film animasi Papa Zola. Oke, kita akan tengok bagaimana pembahasannya, bagaimana istilahnya isi daripada Papa Zola ini. Jadi, jom kita simak videonya. Let's go! You know what? Betul ke cerita Papa Zola the movie tu cerita kartun yang sampah? Ni bukan aku cakap, ni beberapa orang yang cakap macam gini rupa. Buatkan aku rasa marah ha? Sebab kalau sampah ni soalan aku untuk kau. Kenapa filem Papa Zola the movie sekarang ni masih lagi ada dekat top, dekat pawagam, mengalahkan filem-filem yang lain, filem international yang lain macam Avatar ke, Anaconda, filem Ular tu ke, filem SpongeBob, kartun tu pun kalah dengan Papa Zola the movie. Kenapa? Kau jawab sekarang ni persoalan aku. Oh, mungkin kau akan cakap lah macam, oh, populasi kanak-kanak dekat Malaysia ni ramai, jadi mak ayah nak bawa kanak-kanak pergi tengok wayang, sebab tu dia dapat kutipan yang banyak. Tapi the thing is, bukan budak-budak aja yang menangis tengok Papa Zola the movie ni. Orang dewasa macam aku pun menangis. Sebab mungkin animasi targetnya untuk kanak-kanak mungkin, tapi cerita ni syarat dengan mesej untuk orang dewasa macam kita. So aku rasa boleh stop stigma cerita kartun untuk budak-budak je. Papa Zola the movie is the living proof yang cerita ni bukan untuk kanak-kanak, tapi untuk semua orang yang merasai apa menarik. Yang Papa Zola tu rasa kan. Please, buang stigma tu. Dah tahu dah berapa sekarang ni. Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Filem animasi terbaru hasil karya Monster Studios, Papa Zola the movie, dijangka akan menembusi pasaran global selepas mendapat permintaan tinggi daripada pelbagai wilayah antarabangsa. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Monster serta pengarah filem itu, Nizam Abdul Razak, permintaan selain daripada rantau Asia Tenggara menunjukkan potensi besar filem keluaran tempatan itu untuk dinikmati penonton seluruh dunia. Selain Asia Tenggara, filem ini dijadwalkan mula ditayangkan di Indonesia pada Januari 2026, diikuti Vietnam dan beberapa negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu UAE, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar dan Turki sekitar April 2026. Beliau menjelaskan bahawa watak Papa Zola sebenarnya membawa tema yang bersifat universal sekaligus memudahkan penerimaan penonton di luar negara tanpa perlu rujukan latar siri sebelumnya. This is me before watching Papa Zola. I'm not crying. 굉장히 authenticity of it all. And this is me after watching Papa Zola. I cried so hard in the beginning when he was doing his little deliveries. Padahal untuk anak-anak gitu kan, tapi mereka menangis gitu ya. Masya Allah. Keren sih ceritanya berarti. Kalian harus tahu nih, kalau film animasi dari Asia Tenggara dari salah satu karakter Bobo Universe ini sudah ditonton sebanyak 3 juta penonton. Bahkan dia mengalahkan penonton dari Avatar 3 di negaranya. Kabar gembiranya, film ini bakalan segera tayang di bioskop Indonesia. Malaysia emang gak pernah gagal ya kalau bikin film animasi. Bener-bener smooth banget animasinya. Gue yakin banget ya, udah banyak juga nih orang yang nunggu film yang satu ini tayang di Indonesia. Salah satunya adalah gue. Lihat ini aja ya, sekilas jadi inget film superhero keluarga kayak The Incredible. Yang membedakan hanya di tema utamanya aja nih, dimana di film Papa Zola the movie ini akan menceritakan gonjang-ganjing kehidupan di dalam dunia game. Kali ini akan berfokus pada karakter bernama Papa Zola. Nah, menariknya lagi ya, di trailer ini kita dikasih tahu ya kalau ada 2 timeline. Yang pertama ada era Papa Zola muda dan juga era Bobo ini. Di masa lalu mungkin akan menceritakan kenapa Papa Zola ini ada di dalam game, dan di era sekarang sebelum era Bobo Galaxy, atau malah sesudah Arch Baraju. Ada hubungannya dengan Bobo ya, keren guys. Papa Zola bernama Pipi ini diculik dan masuk ke dunia game. Papa Zola pun akhirnya ya harus berjuang demi keselamatan anaknya.
Tentu aja ya, perjuangan Papa Zola ini penuh dengan aksi berbahaya dan juga menguji keberanian. Lebih dari sekedar film animasi, karena kita di sini bisa melihat ya, kalau Papa Zola The Movie ini menyuguhkan cerita emosional tentang cinta keluarga, tanggung jawab orang tua, dan juga ya pentingnya kebersamaan, dan juga dikemas dengan visual yang sangat menarik. Penuh pesan yang relevan untuk semua usia sih ini. Yang jelas kalau kalian penasaran juga, film Papa Zola The Movie ini akan segera tayang di bioskop di Indonesia mulai tanggal 23 Januari 2026. Udah tayang berarti ya guys ya. Belum 23 belum besok tuh. 18 hari movie Papa Zola ditayangkan dekat Pawagam. Movie Papa Zola telah pun berjaya mendapat kutipan sebanyak 43 juta ringgit. Gila. Memang padu gila penangan movie Papa Zola ni. Bukannya setakat budak-budak je tahu yang nak layan movie Papa Zola ni, tapi apa yang aku nampak level ayah-ayah 43 juta loh guys. movie ni. Korang jangan lupa tahu, kutipan sebanyak 43 juta ringgit ni baru kutipan hanya dalam Malaysia sahaja. Belum kira lagi nanti nak keluar dekat negara jiran pula. Sila-sila mau kutipan movie Papa Zola ni, aku predik boleh mencecah sampai 60 ke 70 juta tau. Sebabnya cuti sekolah masih lagi panjang. So aku percaya sangat mesti ramai lagi yang tak sampai atau berkesempatan untuk layan movie Papa Zola dekat wayang. Ni baru je movie Papa Zola tau. Belum lagi movie ketiga Boboiboy yang akan keluar hujung tahun depan guys. Aku rasa kalau movie Boboiboy ketiga seru ya guys, menarik nih guys. Pecah panggung lah. So guys, korang tunggu apa lagi? Kalau korang belum layan lagi movie Papa Zola, korang boleh pergi layan sekarang dekat wayang. Bawa semua ahli keluarga korang, adik-adik ke abang-abang ke untuk layan movie ni. Aku bagi jaminan 100% korang semua mesti akan enjoy bila layan movie Papa Zola. Kita support animasi Malaysia sampai dapat pecah rekod kutipan. Diorang main sentimen, emosi. Paling aku feel adalah bila flashback at one point pengorbanan seorang bapa. Dia flashback tunjuk pipi daripada awal lahir, wife dengan anak dia. Honestly, banyak gila scene menyentuh hati kami. Memang, ya Allah, memang aku salute lah dengan Team Monster. Aku bagi 100 per 10 terus sebab cerita dia memang best. Dia bukan untuk kanak-kanak sahaja dan memang deserve untuk go international. Aku tanya suami aku yang memang tak layan cerita Boboiboy sebab macam aku memang layan Boboiboy Makan Batu. So aku tahu daripada storyline awal tu aku tahu Papa Zola ni karakter macam mana. Suami aku tak tengok tapi dia kata best. Aku bukan setakat love, aku tak tengok tapi best. Ini adalah animation Malaysia yang aku menantikan dari aku kecil lagi. Sebab lagi kecil aku memang layan anime. Tapi bila besar, aku sangat bangga ya anak-anak aku dah disajikan dengan animation berkualiti yang macam ni. Dua benda penting pasal Papa Zola The Movie. Papa Zola The Movie dah berjaya kutip 50 juta ringgit selepas 23 udah 50 juta aja. Tahniah saya ucapkan kepada Monster Astro Show dan semua yang terlibat. 50 juta, that's crazy. Besar Selain lah. Encik Nizam ada buat satu confession dekat social media. Encik Nizam cakap asalnya Monster plan untuk letak mid credit scene dengan end credit scene untuk Papa Zola The Movie. Sekarang ni bila kita pergi tengok Papa Zola The Movie dekat wayang, kita hanya akan tengok satu je mid credit scene yang Boboiboy tu. Monster tak letak end credit scene yang akan tease Papa Zola The Movie 2 sebab takut filem ni dia punya kutipan tak cukup memberangsangkan. Tapi macam kita tengok kutipan sangat memberangsangkan dan sekarang ni Monster tengah tunggu kutipan dapat 60 juta untuk mereka green light Papa Zola The Movie 2 dan kemudian release end credit scene yang disimpan tu. Saya tak tahu korang tapi saya sangat excited untuk end credit scene tu. Adakah kena mengena dengan ni? Jom nantikan. Aku nak nangis. Dia nampak perjuangan seorang ayah kan. Macam mana seorang ayah dan seorang suami nak sorokkan dia punya susahan tu demi nak menceriakan isteri dan anak dia. Siapa kata filem animasi Malaysia tak mampu membuatkan orang menangis? Filem Papa Zola ni bukan sahaja berjaya menitiskan air mata budak-budak. Bapak budak pun boleh menangis. Aku orang yang mempertikaikan kenapa Papa Zola ni kena ada filem sendiri. Sedangkan watak ni aku annoying gila. Tapi Monster berjaya membuatkan aku daripada benci Papa Zola ni. Sekarang ni aku dah tak suka dia. In fact, filem ni berkali-kali buat aku menangis sebab tengok sisi lain seorang Papa Zola tu. Filem ni memang tunjuk karakter development Papa Zola tu. Memang ditunjuk daripada Papa Zola ni kita annoying dia kan. Kenapa dia ni annoying lah, kenapa dia ni kan. Tapi kita nampak sisi lain Papa Zola tu. Betapa sedih. Aku nak nangis. Aku tak nak cakap lah pasal grafik lah. Dia dah tak nak sentuh lah sebab kita dah tahu Monster kalau bab tu memang ada power. Dia pasal jalan cerita dia sangat matang.
Macam dulu kan banyak lawak yang macam tak kena ke tempat dan sebagainya. Tapi kali ni memang Papa Zola ni memang fokus nak ceritakan tentang kedalaman watak ataupun sisi lain Papa Zola tu dan perjuangan dia. Apa jadi sebelum ni, kenapa dia kat dalam game dan sebagainya. Aku suggest korang tengok movie ni, bawa ayah korang sekali, kau akan lebih pandang ayah kau. Tentu. Wow, pesannya sampai gitu berarti ya guys ya. Jadi apa ya guys, apa yang di dalam cerita Papa Zola ini, dari saya mendengarkan dari banyak video, berarti ada pesan yang disampaikan bahwasannya ya ketika kita melihat sesosok ayah kita mungkin di rumah kita itu kayak ya gak jelas dan lain sebagainya, tapi ada sisi lain daripada papa kita ataupun orang tua kita yang memang istilahnya mereka itu cinta banget dengan kita, mungkin seperti itu ya guys ya, sehingga ini menumbuhkan banyak hal ya, terutamanya kepada anak ya kan, karena ini judulnya adalah Papa Zola, lebih menghargai lah kepada sosok ayah dan juga kedua orang tua, mungkin seperti itu ya. Thank you Monster atas pasal filem macam ni. So kepada korang mana yang dah tonton filem, cuba komen sikit setuju tak apa pendapat aku. So wah, masih memang genius. Bagi aku studio animasi Malaysia ni satu level yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita ingat balik, China ada filem animasi dia, itu Nazar yang diorang bangga-banggakan. Jepun ada filem Demon Slayer. Indonesia ada filem Jumbo. Malaysia ni dah ada 3 studio animasi yang sangat-sangat besar. Dan hadiah untuk penghujung tahun ni, kita disajikan dengan satu lagi filem animasi daripada Malaysia, Papa Zola The Movie. Filem ni aku tonton dengan 2 orang anak aku. Yang nombor 1 ni, yang sulung ni, dia memang minat cerita Bobo-Boy. So watak-watak dalam tu termasuk dengan watak Papa Zola ni memang dekat dengan anak aku ni. Dia memang tak payah cakap, dia memang enjoy 100%. Yang nombor 2 ni dia susah sikit. Biasanya Hafiz bila aku ajak dia tengok wayang, dia akan tanya bila nak balik, dia nak balik cepat. Dia dah rasa bosan. Tapi filem Papa Zola The Movie ni, aku terkejut juga. Dia layan sampai habis dan dia siap borak-borak dengan aku pasal watak-watak dalam cerita ni. So filem Papa Zola The Movie ni, dia mengisahkan tentang Papa Zola yang cuba selamatkan anak dia, iaitu Pipi, yang telah diculik oleh alien. Dia kembali ke arena macam di zaman muda-muda dulu. Dan kali ni dia kembali dengan pasukan dia yang pernah bersama-sama dulu, iaitu pasukan Papa. Dan yang paling menarik, dia bukan kembali seorang, dia kembali bersama pasukan dia dan juga Mama Zila. So sepanjang cerita ni korang akan dapat tahu siapa sebenarnya Papa Zola, dan adakah dia ni seorang yang betul-betul hebat, dan macam mana pula dia boleh berkenalan dengan Mama Zila yang garang ni. So filem Papa Zola The Movie ni, apa yang aku boleh cakap man, dia bukan setakat menyajikan filem animasi dengan jalan cerita yang sangat mesra kanak-kanak. Aku yang kaum bapak-bapak ni pun turut terkesan juga. Kau bayangkan ada few scenes yang sangat emosional, yang berkait rapat dengan emosi seorang ayah macam aku ni. Ayah yang ada anak, yang sanggup berkorban, fighter dalam kehidupan. Kalau korang tengok cerita ni silap-silap, korang yang menangis lebih, korang yang enjoy lebih daripada anak korang sendiri. Dan kita sendiri tahu macam mana rapatnya hubungan Papa Zola dan juga Pipi. Dan dalam cerita ni dia korek lagi dalam, buatkan kita rasa sangat-sangat tersentuh. Bagi aku, kita dah tahu watak Papa Zola ni memang kelakar, tapi dalam filem ni dia bukan setakat nak bagi kita gelak, tapi bagi aku dia lebih nak tunjukkan macam mana arc karakter Papa Zola ni. Antara benda yang aku suka pasal filem Papa Zola The Movie ni, dia punya intro dan juga ending dia. Intro dia sangat-sangat engaging. Awal-awal dia tunjukkan macam mana Papa Zola ni masa muda, tapi lepas tu ada something happen, itu kau kena tengok sendiri. Dan lepas tu ending, third act tu memang makin lama makin menarik. Dan macam mana watak yang sangat dekat dengan peminat-peminat Bobo-Boy ni boleh dibawa ke next phase dalam universe Bobo-Boy. Memang genius. Bagi aku studio animasi Malaysia ni satu level yang sangat-sangat luar biasa lah. Diorang ni bukan setakat berjaya grab attention peminat-peminat animasi dekat Malaysia, tapi juga dekat luar negara man. Dan semakin banyak filem animasi Malaysia yang keluar, aku boleh cakap yang studio-studio animasi ni memang well prepared, well developed in terms of karakter dalam universe filem-filem ataupun cerita-cerita diorang, plot, future planning, komited dalam hasilkan karya yang sangat-sangat berkualiti. Dan filem Papa Zola The Movie ni satu lagi filem animasi daripada Malaysia yang korang patut tonton, tak boleh lepaskan, especially kepada korang yang dah level bapak-bapak. Filem ni memang filem ni memang buat saya juga berarti ya. Kau jangan lupa bawa family korang untuk tonton filem Papa Zola The Movie, Game On, 11 Disember 2025 nanti. Rating aku macam biasa korang boleh tengok dekat website Kota Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton. So aku nak tanya dengan korang, adakah korang akan pergi bawa satu family korang untuk tonton filem Papa Zola The Movie? Boleh Game tu. On ni. Cuba komen kat bawah. Alright guys, animasi daripada Malaysia ini tidak pernah gagal ya. Istilahnya untuk khalayak ramai, dan juga istilahnya bukan hanya kanak-kanak, tapi juga istilahnya
Ya, semua orang tua juga suka dengan film animasi yang dihasilkan oleh orang Malaysia ini ataupun animator daripada Malaysia ini. Karena memang gini guys ya, saya aja kalau nonton Upin Ipin, terus kayak nonton Bobo Boy, itu Mekamato dan lain sebagainya, ya kita tertarik gitu, kok seru ya gitu loh guys ya. Jadi orang tua aja seru banget nontonnya, apalagi anak-anak gitu loh guys ya. Dan itu sebuah apa ya guys ya, sebuah kelebihan yang dimiliki oleh Malaysia ya dari film animasi ini gitu loh guys ya. Apalagi ada Papa Zola sekarang yang istilahnya ada poin plusnya, yang mana istilahnya seorang papa lah, seorang bapak lah seperti itu, yang perlu istilahnya, yang kadang istilahnya jarang di rumah karena bekerja di luar. Tapi di sini mungkin ya di dalam ceritanya, di dalam kisahnya ini sangat-sangat istilahnya menampakkan sisi lain daripada seorang ayah, seorang bapak yang memang ya mereka kayak biasa aja di rumah, tapi sebenarnya mereka itu sangat cinta dengan kita. Mungkin seperti itu ya. Wow, ini keren banget guys, patut kita tengok nih guys ya. Di Indonesia masih agak lama kayaknya guys ya. Dan ini masih tanggal ya 9, jadi masih lama banget. Jadi semoga ya guys ya, kalau udah ada kita bisa nonton. Tapi anak saya tuh gak mau nonton guys ya, susah kali dia tengok nonton kartun yang ada di bioskop itu. Dia takut gitu loh guys, gelap soalnya. Maklum masih umur 6 tahun ya, 6 tahun, masih umur 6 tahun. Jadi ya kayak gitu. Nanti kalau udah agak besar dikit baru mungkin bisa diajak. Tapi kalau nonton di TV dia pasti akan antusias seperti itu ya guys ya. Dan kita baca komen-komen, berpuluh tahun kita ditinggalkan Jepun berkenaan pemahaman tentang kartun. Mereka dah anggap kartun untuk semua peringkat, tapi banyak lagi negara di dunia anggap kartun hanya untuk budak-budak. Sekarang Malaysia dah mula keluar daripada gelombang kartun kanak-kanak. Wow, lepas nih mak bapak akan gaduh dengan anak sebab nak tengok kartun. Yeay. Keren sih guys ya. Kutipan tiket Papa Zola sudah melebihi 55 juta. Gila, rekod pencapaian animasi tertinggi saat ini. Wow. Oh gila sih guys. Buat alih suara dalam English barulah dapat ke internasional. Betul. Ya pastilah. Ketika mereka istilahnya ke internasional, pasti mereka akan translate ke bahasa Inggris kan, seperti itu. Papa Zola diambil namanya dari bekas Italian dan Chelsea top striker Gianfranco Zola, penyerang licik yang rajin dan pantas atas padang. Pemain bola itu guys ya. Biasanya mantap lagi anime Jepang. Wah, film animasi Malaysia ikut campur tangan orang Indonesia juga pembuatannya, kayak film Ipin Ipin. Oh begitu ya guys ya, mantap ya guys ya. Semoga kedepannya lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Tapi ini udah keren banget guys ya. Jadi animasi Malaysia tidak pernah gagal gitu guys ya. Dan kita masih jumbo-jumbo aja, belum ada gebrakan lagi. Semoga kedepannya masih ada lagi istilahnya daripada animator-animator Indonesia seperti itu. Saya yakin Indonesia ini akan menjadi apa namanya ya guys ya, panutan nantinya ketika istilahnya animator-animator sudah dihargai dan istilahnya sudah apa ya, menjadi sebuah apa ya guys ya, kayak project gitu loh guys, project pemerintah ataupun project dari swasta dan lain sebagainya. Karena istilahnya banyak film-film yang didukung oleh pemerintah dia akan naik gitu loh, karena istilahnya kan daripada animasi-animasi ataupun animator itu sendiri kekurangan mungkin dana, kekurangan istilahnya suntikan dananya itu dan lain sebagainya. Karena membuat animasi itu tidak semudah yang kita tengok gitu loh guys ya. Kita yang penikmat ini hanya keluarkan uang ya kan berapa, tapi mereka yang istilahnya produksi itu sangat-sangat besar yang dikeluarkan oleh mereka, seperti itu guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, subscribe di channel Ria Oktorina dan juga Cak Mujib guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.